Yang pertamanya adalah mestinya persoalan keyakinan, persoalan akidah, persoalan moral, persoalan idealisme, ya, yang akhirnya melahirkan tindakan. Yang kita saksikan ini hanya tindakan, tetapi komitmen kepada apa yang disebutkan Dr. Abu Hassan sebentar tadi, komitmen kepada apa yang dikatakan sebagai kepimpinan yang punya wibawa, pimpinan yang punya apa yang dikatakan sebagai pimpinan yang punya moral, prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip kerohanian yang semuanya tidak perlu kita sebutkan sebab itu sudah sedia maklum. Saya tidak mau dilihat sebagai holy dan thou. Tak adalah kita memberitahu mereka tidak memahami semua itu, tetapi faham satu hal, iltizam. Setelah mereka iktiraf kelemahan itu, apakah mereka iltizam, apakah mereka punya iltizam political will untuk berubah seterusnya, dan meninggalkan yang lama tadi. Kita tolak kalau tidak kesediaan itu, maka mereka akan seperti mana berlaku 2005, mereka memecat Tan Sri Isa Samad. Kemudian 2008 mereka terpaksa menggantung Ali Rustam. Kedua-duanya adalah pemimpin sebuah negeri. Persoalannya, apakah itu dilakukan untuk benar-benar mencetuskan satu agenda perubahankah, atau ia merupakan satu pendekatan yang selektif, terpilih? Pendakwaan dan persecution itu satu hal lain. Jadi saya kembali kepada persoalan yang dikemukakan moderator tadi. Ya, di sini letaknya komitmen sebuah badan politik yang mesti punya pertama-tamanya visi. Jelas hala tuju mereka, ya, yang mesti berpasak ataupun berpaksi bersendikan nilai mereka itu. Contohnya pada PAS, kami jelas sebab kewujudan kami adalah Islam, raison d'être kami, sebab wujudnya kami ini adalah untuk akhirnya melaksanakan Islam itu dalam bentuk sebuah apa yang dikatakan dalam bahasa yang canggihnya political advocacy-nya, ataupun lebih mudahnya untuk menampilkan Islam itu sebagai sebuah sistem yang mengurus takbir seluruh hal ehwal manusia ini, dan pada akhirnya untuk melaksanakan tugasan mengistimarkan ataupun memakmurkan bumi ini. Itulah tugas kepimpinan. Tugas kepimpinan utama adalah memakmurkan bumi. Okey, dalam satu ayat yang paling tuntas, yang paling tepat, pemimpin yang bagaimanakah yang patut dipilih dalam pemilihan Agung UMNO akan datang sekarang? Mereka perlu tanya. Saya tidak perlu memberi apa-apa preskripsi kepada mereka. Saya sekali lagi saya sebutkan, kalau mereka adalah sebuah badan politik yang mau berteraskan agama, itu adalah jawapan yang mereka sendiri jawab. Saya tidak perlu beri apa-apa preskripsi kepada mereka. Sebab saya rasa kita semua adalah orang yang di luar badan organisasi itu. Kita suka menyebutkan dan suka mau enforce. Itu adalah komitmen yang mereka sendiri perlu buat. Dan saya kira masalah sekian lamanya adalah kerana mereka tidak pernah membuat satu bedah siasat kepada apakah sebenarnya masalah mereka itu. Lalu segala apa yang dilakukan adalah tempel-tempelan yang untuk hanya sekadar. Rakyat sekarang ini sudah celik, kata Dr. Abu Hassan. Rakyat akan membuat pilihan, dan membuat pilihan berdasarkan apa yang mereka saksikan. Tidak guna untuk membuat apa-apa branding, rebranding. Itu semua tempel-tempelan, itu semua zahirnya. The core substance, ataupun apa isi, apa konten, apa kepimpinan itu, apa worldview-nya, apa nilainya, apa komitmen mereka, itu yang menentukan. Dan mereka perlu jawab sendiri. Saya tidak perlu beri jawapan pada mereka. Saya fikir itu adalah satu kesimpulan daripada doktor sekali, ya. Mungkin yang akhir untuk seminit, mungkin untuk Saudara Nazri dan Dr. Abu. Kita pergi dahulu pada Saudara Nazri. Saya tertarik untuk menjawab apa yang saudara moderator sebutkan sebentar tadi, iaitu sebut saja tentang UMNO, definisinya ialah rasuah. Bagi saya ini berlaku kerana hampir 50 tahun lebih yang memegang kuasa dan mentadbir kerajaan pada hari ini ialah UMNO ataupun Barisan Nasional secara umumnya. Dan itu menyebabkan definisi itu diberikan, terutamanya apabila melihat kelemahan-kelemahan yang boleh diistilahkan sehingga ini. Saya mengambil 3 pencirian yang disebut oleh Dr. Abu tadi tentang soal waraknya, tentang soal praktikal dan pragmatiknya pemimpin itu. Dan ini yang saya lihat berlaku. Tetapi transformasi politik yang mahu kita bincangkan ini ialah hari ini setelah 8 Mac, kuasa itu berpindah alih, terutamanya di 4 negeri selain daripada Kelantan.
Dan pada ketika itu juga rakyat juga mula untuk membincangkan tentang soal 5 negeri, mana yang terbaru menang ialah 4 negeri yang baru menang, dan itu yang akhirnya menunjukkan bahawa di situ ada kuasa yang dipegang oleh pihak yang lain. Dan pada hari ini generasi muda juga membicarakan tentang soal bagaimana pengurusan yang baru ini. Cumanya kita tidak mahu mengambil ini sebagai suatu prioritas, walaupun ada unsur-unsur wujudnya disebut ada salah guna kuasa dan sebagainya, kerana 50 tahun itu yang berlaku itu lebih teruk dan lebih zalim untuk kita kalau kita tidak menyelesaikan perkara itu. Dan hari ini bukan tanggungjawab saya semata-mata, bukan tanggungjawab Dr. Zul dan Dr. Abu. Masalah yang dicipta oleh mereka pada hari ini ialah 50 tahun yang sudah, dan hari ini kalau mereka mahu terus survive, mereka harus menyelesaikan masalah mereka, membuat pedah siasat. Dan hari ini individu dan kepimpinan yang diberikan tempat oleh rakyat ataupun yang disebut pada hari ini sebagai Pakatan Rakyat di 5 negeri dan 4 negeri yang terbaru, yang saya kira harus tidak mencontohi dan melakukan permulaan seperti mana kita juga menyebut bahawa perkara ini tidak harus berlaku tentang soal rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi saya kira itu kerana ujian itu akan hadir, kerana saya pada hari ini tidak mempunyai kuasa dan kita pun tidak mampu untuk menentukan sejauh mana kekuatan iman kita. Dan hari ini orang yang diuji dengan kuasa akan merasai perkara itu, dan kita berdoa bersama supaya di kalangan kita apabila diuji dengan kuasa, kita tidak terjerumus dengan apa yang kita sifatkan sebagai sesuatu yang begitu keji, terutamanya spesifiknya kita bincangkan pada malam ini tentang soal rasuah, kronisme dan salah guna kuasa. Dan saya kira itu yang perlu ada pada generasi muda. Okey, terima kasih kepada saudara Nazri. Dan yang akhir, kemulut rasuah menjelang PAU 09 untuk Dr. Abu. Pada pandangan saya, kata-kata saya nak pesan ialah kepada semua politikawan, baik di peringkat parti dan juga kepada semua rakyat, jangan bimbang dengan demokrasi. Marilah kita merayakan demokrasi. Jadi apabila kita melihat demokrasi sebagai suatu ancaman, kita tidak suka melihat rakyat mendapatkan informasi. Yang saya paling bimbang secara future studies sebagai seorang ahli akademik ialah kita telah membawa masyarakat kita, rakyat kita, negara kita, tamadun kita tersingkir dengan sendirinya dalam proses peradaban baru dunia yang kita panggil sebagai peradaban informasi. Sebab itu saya paling bimbang ialah apabila demokrasi disalahfahami. Demokrasi dalam kurung ke-21 ialah dicetuskan oleh rakyat dan dibentuk informasinya dan disebarkan melalui media. Manakala kepada rakyat pula, jangan bimbang, bacalah apa sahaja kerana proses check and balance itu seperti mana kata sahabat-sahabat saya tadi akan berlaku dengan sendiri. Okey, saya fikir sekat itu saja perbincangan kita untuk kali ini. Dan saya selaku moderator Zainal Fakar Yaakob Forum Kiblit Minda membincangkan kemulut rasuah menjelang PAU 09. Sekali lagi merakamkan terima kasih kepada saudara Nazri Muhammad Yunus, itu pengurusi Gerakan Rakyat Anti Korupsi Gerak, dan yang berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor, merangkap pengarah Pusat Pendidikan Pusat, dan yang akhir ialah kepada Dr. Abu Hassan Hasbullah, Pensyarah Jawatan Pengajian Media Universiti Melaya. Sudah sudi hadir untuk sama kita, untung lepas ni kita bertemu lagi ya, kita bicara yang lain insya-Allah. Dan saya fikir dengan kesimpulan yang tuntas yang telah dibuat oleh ketiga-tiga panel tadi sudah cukup untuk memberi satu gambaran betapa pentingnya kemulut rasuah ini. Bukan hanya berbincang soal apabila datang PAU Perhimpunan Agung UMNO baru kita berbincang, tapi rasuah ini patut dibincangkan dan terus dibincangkan untuk kita. Yang paling pentinglah kita rakyat patut melakukan satu perubahan. Saya pulangkan kepada anda semua untuk berbincang di luar sana. Sekian dengan lafaz yang paling mulia. Assalamualaikum dan salam perubahan.